Dr. Fadlan bin Osman tentang asas takhrijul hadis, persiapan untuk menepani hadis-hadis yang viral. Tapi kalau kita tengok keseluruhan 53 pages ataupun e-book ni, dia lebih tertumpu kepada untuk tahu kaedah-kaedah mentakhrij dan juga asas-asas takhrij yang seseorang tu perlu tahu dan perlu kuasai, dan dia akan membantu terutamanya bila kita belajar takhrijul hadis. Dan apa itu takhrijul hadis? So depan ni terus ke mukadimah, kemudian biodata penulis. Okey, isi kandungan muka surat 9. So page 10 dia start dengan pendahuluan. Kita tengok pendahuluan Dr. Fadlan. Okey, secara amnya takhrij hadis belum dilaksanakan dengan sempurna dalam penulisan ilmiah para sarjana dan doktor falsafah pengajian Islam. Sewajarnya setiap pelajar, penyelidik, ahli akademik dan penulis di pelbagai peringkat dunia akademik perlu merealisasikan takhrij hadis dalam penulisan mereka sekurang-kurangnya atau setidak-tidaknya pada tahap yang minimum. Maksudnya ialah bila kita menulis, sama ada tulisan tu assignment ataupun kita nak buat artikel, apatah lagi buku, dalam tu hadis yang hendak kita gunakan mestilah ada maklumat-maklumat yang diperlukan bila kita menggunakan hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa dia penting? Tengok perenggan seterusnya. Takhrij hadis penting kerana kesahihan hadis menjamin kesahihan fakta. Kalau hadis tak sahih, berarti tidak adalah fakta. Sebab fakta ialah sesuatu yang betul, yang benar. Kalau fakta tu fakta agama, dia hanya datang dari Quran. Quran memang benar sebab Quran tidak ada rekaan ataupun ayat-ayat yang dicipta. Berbeza dengan hadis Nabi SAW. Selain itu, takhrij juga untuk memastikan sumber utama Islam iaitu hadis Nabi SAW terus terpelihara. Isunya ialah kebelakangan ini masyarakat sering menerima hadis yang diviralkan dalam peranti elektronik mereka. Hadis-hadis ini ada yang dinyatakan sumber dan status, namun ada juga yang sebaliknya. Okay. So penulis pun, Dr. Fadlan pun sering ditanya oleh hadis-hadis yang viral. So sama ada yang latest ni yang saya dapat, ada orang tanya tentang betul ke Uthman bin Affan radhiyallahu anhu solat pada waktu malam dan menghabiskan 30 juzuk dalam solat malam beliau. Okey, yang tu nanti kita cari. Jadi kepentingan pengajian ni ialah masyarakat perlu didedahkan dengan ilmu takhrij hadis agar mereka mempunyai kemahiran untuk mengenal pasti sumber dan status. Ni yang paling penting dan ni yang paling minimum, iaitu sumbernya apa? Sahih Bukhari ke, Musnad Ahmad ke, Sunan Abi Daud ke. Kemudian nak tahu status hadis tu. Ini kerana hadis sentiasa digunakan dan disebarkan oleh pelbagai pihak sebagai suatu sumber pendalilan dalam Islam. Justru ibu ini diharap dapat memberi pencerahan ringkas berkenaan asas ilmu takhrij hadis kepada umat Islam. Hal ini penting sebagai langkah awal dalam menepani hadis-hadis yang viral saban hari. Okay, pembaca iaitu kita semua ni disarankan juga untuk mempelajari beberapa teknik takhrij hadis menggunakan program dan aplikasi hadis yang terdapat di internet atau buku elektronik. Penulis akan menjelaskan teknik-teknik ini dalam beberapa siri e-book insya-Allah. Semoga usaha ini bermanfaat dan diterima Allah Ta'ala sebagai suatu amal saleh. Okey, definisi takhrij seperti anda dah belajar dan kita belajar lagi. Sebab yang anda belajar tu semua tu dalam bahasa Arab. Penerangan pun penerangan yang anda dengar melalui video melalui suara saja. Tak boleh nak digambarkan ataupun susah nak digambarkan. Bila ada definisi yang begini dalam bahasa Melayu, jadi kita akan lebih nampak dan dia akan dirakam dalam kita punya memori insya-Allah. Sama ada dia jadi short term memory ataupun long term memory, dia bergantunglah kepada kita. So takhrij hadis ialah
Suatu ilmu yang membahaskan mengenai prinsip dan kaedah yang memudahkan capaian kepada kedudukan hadis, iaitu amakinul hadis kalau kita tengok dalam bahasa Arabnya. Mengenal pasti sumber, sama ada mengenal pasti mutaba'ah dan syawahid daripada sumber-sumber asal, iaitu masadir asliyah, sumber-sumber yang menyerupai asal, iaitu masadir syibh asliyah, dan sumber-sumber yang tidak asal ataupun sumber yang bukan asli, iaitu masadir ghairu asliyah. Seterusnya menjelaskan hukum dan darjat hadis tersebut. Hadis sama ada diterima atau ditolak min haitsul qabul war rad. So ini adalah definisi Dr. Abu Laith. Cuba kita ini definisi Dr. Abu Laith yang ada dekat kita punya nota. Okay. Terdapat beberapa elemen utama dalam definisi takhrij yang memerlukan penjelasan lanjut. So di atas ni, dalam ta'rif ni, ada beberapa istilah yang disebut seperti mutaba'ah, syawahid, masadir sumber asli, menyerupai asal ataupun yang tidak asal. Dan ni memerlukan syarah. Sampai sini penerangan saya jelas ke? Ataupun terlalu laju? Jelas. Okey, baik. Kemudian dari sini kamu punya pemahaman terhadap takhrij hadis ni makin clear ke ataupun sama aja? Setakat ni intro lagi, jadi dia macam sama lagi, Doktor. Okey, baik. Okey, beberapa elemen utama dalam definisi takhrij yang memerlukan huraian, yang memerlukan syarah, iaitu mutaba'ah, syawahid dan ketiga-tiga jenis masadir. Serta status ataupun darjat hadis min haitsul qabul war rad, sama ada ditolak ataupun diterima. Maksud mutaba'ah yang ni telah pun diterangkan, telah pun diberikan nota dalam bahasa Melayu, iaitu mutaba'ah ialah periwayat yang bergabung dengan periwayat lain dalam meriwayatkan satu-satu hadis dari sahabat yang sama, sama ada dari segi lafaz ataupun matan. Mutaba'ah dia ada dua, mutaba'ah tammah dan qasirah ataupun naqisah. Kalau tammah, gabungan tu bermula dari bawah sampailah ke atas individu yang sama. Contohnya Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i berguru dengan orang yang sama, seterusnya sampailah atas semuanya orang yang sama. Dan mutaba'ah qasirah atau naqisah, gabungan yang bermula daripada peringkat guru kepada perawi tersebut, ataupun di tengah-tengah, ataupun gabungan tu berlaku di hujung sanad daripada sahabat yang sama. Syawahid ialah periwayat bergabung dengan periwayat lain dalam meriwayatkan hadis daripada sahabat yang lain, sahabat yang berbeza, sama ada dari segi periwayatan ataupun sama ada dari segi lafaz ataupun makna. So ini kedudukan yang ada dalam website yang saya bagi tu kat blog tu, dan ini juga yang anda nampak. Okey, begini hadisnya. Kalau mutaba'ah, hadis asal ialah yang sebelah kiri. Mutaba'ah tammah iaitu Imam Asy-Syafi'i dan Imam Bukhari. Jalur mereka sama, sekalipun Imam Bukhari itu dia ada guru, gurunya selari dengan Imam Syafi'i. Jadi tetapi tetap dikira riwayat Bukhari ialah mutaba'ah tammah kepada riwayat Imam Asy-Syafi'i. Kerana Imam Syafi'i dan Abdullah bin Maslamah, kedua-dua mereka meriwayatkan hadis dari orang yang sama sampailah sahabat yang sama. Mutaba'ah naqisah ialah riwayat yang Ibnu Khuzaimah. Riwayat Ibnu Khuzaimah di mana Ibnu Khuzaimah dan Imam Bukhari pertemuan tu berlaku dekat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ataupun Khuzaimah, Ibn Khuzaimah dan Imam Syafi'i yang saling tak sama, tetapi
pertemuan tu ataupun kesamaan tu berlaku dekat peringkat sahabat. Manakala syahid ataupun syawahid ialah riwayat An-Nasa'i yang berbeza langsung individu-individu perawi-perawi dalam sanadnya, dan juga sahabat pun berbeza juga tetapi meriwayatkan hadis yang sama. Okey, gambar rajah kedua kedudukan mutaba'ah tammah, mutaba'ah qasirah dan syawahid seperti yang ada di atas. Okey. Masadir asliyah dan ghair asliyah serta syibih asliyah, iaitu kitab-kitab, sama ada kitab hadis atau kitab tafsir atau kitab fiqh atau kitab usul fiqh, yang mana hadis-hadis di dalam tu diriwayatkan sendiri oleh penulis. Contohnya kutub tis'ah dan juga kitab-kitab yang lain. Masadir syibih asliyah iaitu kitab-kitab yang memuatkan sanad hadis secara penuh tetapi ia tidak diriwayatkan oleh penulis hadis. Contohnya ialah kitab tafsir Ibn Kathir seperti yang telah saya tunjuk, kitab Tuhfatul Ashraf Bima'rifati Al-Atraf oleh Al-Hafiz Al-Mizzi pun yang telah anda tengok, kitab Nusbur Rayah atau Nasbur Rayah li Ahadithil Hidayah oleh Az-Zailai, Syarhus Sunnah oleh Al-Baghawi, Jami'ul Usul oleh Ibn Al-Athir, dan Majma' Az-Zawaid wa Manba' Al-Fawaid oleh Al-Haythami. Jadi kesemua hadis-hadis ini ialah, kesemua kitab ni kitab yang memuatkan hadis-hadis dengan sanadnya tetapi tidak diriwayatkan oleh penulis kitab. Maksud sumber tidak asal ialah kitab hadis yang mengandungi sanad tidak penuh, tidak lengkap, sama ada langsung tak ada sanad ataupun hanya ada nama perawi a'la dan diambil daripada kitab asal. Contohnya ialah kitab Riyadhus Salihin oleh Imam An-Nawawi, kitab Bulughul Maram oleh Ibn Hajar, Al-Jami'us Saghir yang baru je kita tengok beberapa hari lepas, hanya ada nama perawi a'la kemudian hadis. Kitab ini maksudnya penulis-penulisnya ambil daripada kitab asal dan letakkan dalam kitab mereka dengan memendekkan sanad. Status hadis sama ada ia diterima atau ditolak. Okey, dalam hal ini kata penulis, kita perlu mengambil kira pendapat golongan ulama yang dikelompokkan sebagai mu'tadil, moderate. Sebab kumpulan yang moderate ini dia punya penilaian tidak penilaian yang dianggap adil, seperti penilaian Imam Bukhari, Imam Ahmad, Ibn Hajar di dalam dalam soal jarah wa ta'dil, serta Ibn Hajar, As-Sakhawi dan Al-Munawi dalam beri hukum dan menilai sesuatu hadis. Okay, ada juga tokoh-tokoh muasirin, tokoh-tokoh kontemporari seperti Al-Albani, iaitu Muhammad Nasruddin Al-Albani dan Shu'aib Al-Arnaut yang boleh kita jadikan rujukan. Okay, ada berapakah jenis ulama hadis yang anda tahu? Yang pertama mu'tadil. Okey, dua lagi ada apa? Dia ada 3 semuanya. Mutasahilin. Okey, mutasahil iaitu mereka yang bermudah-mudah ataupun mereka yang longgar atau mereka yang tidak strict dalam menilai. Last ialah yang ketiga mutasyaddidin, yang keras, yang kadang-kadang hanya kerana bersifat peribadi pun mereka mengkritik seorang perawi itu. Okay. Jadi dalam kita menerima sesuatu penilaian hadis, kita kena terima kumpulan-kumpulan yang mu'tadil punya penilaian. Kaedah mentakhrijkan hadis ada 2 kaedah, iaitu kaedah yang klasik, iaitu kaedah yang pertama sampai yang kelima, dan jenis yang kedua ialah kaedah yang moden, iaitu kaedah yang keenam, mentakhrijkan hadis dengan menggunakan teknologi moden.
Okey. Jenis yang pertama, yang baru je kita belajar ialah dengan mengenal takhrij hadis dengan cara mengenal pasti perawi hadis, iaitu takhrijul hadis an tariq ar-rawi al-a'la. Ni pun kita dah belajar. Kaedah yang kedua, at-tariqatul ula, at-tariqatul thaniyah, takhrijul hadis an tariq awal matnil hadis. Cara mengenal pasti awal lafaz daripada matan. Ini juga kaedah yang klasik. Cara yang ketiga, takhrijul hadis, mentakhrijkan hadis dengan cara mengenal pasti kalimah atau lafaz dalam matan hadis. Iaitu takhrijul hadis an tariq kalimah gharibah. Kalimah gharibah. Kalimah gharibah ataupun kalimah gharibah ialah kalimah yang yaqillu isti'maluha fil matan. Kaedah yang ketiga, kaedah yang ketiga ni mengenal pasti kalimah atau lafaz dalam matan, dia ialah dengan kita memilih dua atau tiga perkataan dalam matan, sama ada di depan atau di tengah atau di belakang. Dia beza dengan kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua awal matan. Kita hanya ingat innamal a'malu binniyat. Tu je kita ingat. Bakinya kita tak ingat. Tak apa kan? Yang penting ada lafaz-lafaz, ada lafaz yang awal. Jenis yang ketiga, kalimah gharibah, iaitu kalimah yang jarang digunakan atau kalimah yang bukan di awal matan. Contohnya kita hanya ingat as-siyamu junnatun. Puasa itu perisai. Kita ingat tu je. Dan dia ialah perkataan di tengah-tengah hadis. Bukan di awal, bukan di hujung. Ataupun kalimah gharibah ni ialah kalimah yang di hujung. So, nombor 3 ni, poinnya ialah kalimah yang kita ingat dalam satu-satu hadis. Kita tak ingat hadis tu keseluruhan. Hanya ada 2-3 perkataan pun dah cukup untuk kita menjejaki hadis. Itu satu. Maksud yang kedua ialah kalimah gharibah ni ialah kalimah yang jarang-jarang digunakan oleh hatta orang Arab sendiri. Contohnya bila Nabi SAW tanya sahabat, tanya para sahabat tentang Ruwaibidah. Tentang Ruwaibidah. Ra, waw, ya, ba, dad, ta, tabulan, ta marbutah. Ar-Ruwaibidah, Nabi tanya sahabat tanya balik, apa itu Ruwaibidah? Mereka pun tak pernah dengar perkataan tu. Jadi kalimah gharibah juga difahami dengan kalimah yang jarang-jarang digunakan, yaqillu isti'maluha, ay isti'maluha qalil fi matnil hadith atau qalil 'inda al-Arab. Okay, jelas tak kaedah yang ketiga? Jelas. Suara saya clear ke? Ya, clear. Okey. Kaedah takhrij yang keempat yang juga klasik ialah takhrijul hadis an tariq mawdu'il hadis. Mentakhrijkan hadis dengan mengenal pasti tajuk hadis ataupun isi hadis tersebut. Kalau saya bagi anda hadis man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. So bila kita tengok man shama Ramadan, so kita kena faham takhrij yang keempat ni dia memerlukan seseorang tu bahasa Arab yang kuat supaya dia boleh faham hadis tu cerita pasal apa, poin yang hadis tu nak cerita. So kalau kita tengok hadis man shama Ramadan dan lalu kita faham hadis ni tentang siam, jadi kita kena pergi dekat kitab-kitab hadis kan, Sunan Sittah ke Sunan Tis'ah ke, dan kita cari kitabus siam atau kitab as-saum, dan kita kena cari satu persatu hadis dalam kitabus siam, ada tak hadis man shama Ramadan. Jadi dia memerlukan kaedah istiqra'iyah, iaitu membaca satu persatu hadis yang ada sampailah kita jumpa. Cara yang kelima,
Takhrij hadis dengan cara mengenal pasti sifat yang terdapat pada sanad dan matan, iaitu takhrijul hadis an tariq sifatil hadis sanadan wa matnan. Takhrijul hadis an tariq sifati al hadis sanadan wa matnan. Mentakhrijkan hadis dengan melihat ciri-ciri luaran. Ciri-ciri luaran. Okey, nombor 4. Kaedah yang keempat ni kita kena tengok isi hadis. Kita kena tengok point di dalam hadis tu. Hadis cerita pasal solat ke? Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail. Siapa yang solat qiyam, solat tarawih sampailah imam salam, maka dia akan dapat pahala kutiba lahu, dia akan diberikan pahala, akan dapat pahala qiyamul lail. Okay. So kita kena tahu isi. Kalau nombor 4 ni, hadis tu cerita pasal apa? Dan yang nombor 4 ni kita kena main teka kan. Dia kena try and error. Mungkin kita kalau kita jumpa hadis tentang solat, kita dah boleh agak dalam solat. Tapi mungkin juga dia ada dalam kitab lain. Atau kalau solat tu dia direct, jelas. Tetapi kalau hadis tu hadis yang umum kan, yang kita tak nampak ciri-ciri solat di situ, maka kita kena tengok keseluruhan hadis dalam kitab tu. Yang kelima ni, beza yang keempat dan kelima ialah, yang kelima kita kena tengok ciri-ciri luaran. Ciri-ciri luaran iaitu sifat yang ada pada sanad ataupun matan. Kalau sanad tu ada perawi a'lanya ialah tabi'in. Perawi a'lanya ialah Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib, terus Nabi SAW. So sudah ada terputus di peringkat sahabat. So dia ialah hadis mursal. Jadi kita pun pergi dekat kitab Al-Marasil. Kitab Al-Marasil, kitab yang menghimpunkan hadis-hadis mursal, dan cari hadis tu di dalam kitab Al-Marasil oleh Abu Dawud. Hinggalah kita jumpa hadis itu. Kalau matan tu diberi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fima rawa 'anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata beliau mendengar Nabi SAW bersabda, dari apa yang baginda riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. So kita nampak ini adalah bentuk hadis qudsi. So ciri-ciri luaran, ciri-ciri yang ada pada matan tu ialah Allah Taala berfirman. So kita nampak ini adalah hadis qudsi. Jadi kita pun pergi dekat kitab yang menghimpunkan hadis-hadis qudsi dan kita cari hadis petunjuk dekat kitab tersebut. Okey, jelas tak ni nombor 4 dan nombor 5? Jelas. Jelas. Okey, baik. Cara yang ke-6. Okey, cara ke-6 yang dalam kitab Dr. Fadlan ni dia beza sikit dengan buku teks kita. Cara ke-6 Dr. Fadlan ialah takhrijul hadis an tariq al-istiqra'. Istiqra' ni ialah penelitian yang bersungguh-sungguh terhadap kitab hadis. Kalau kita dapat hadis contohnya sumu tasihhu, berpuasalah kamu nescaya kamu akan sihat. So kita tak guna kaedah nombor 1 sampai nombor 5. So kaedah yang kita guna ialah penelitian bersungguh-sungguh. Maknanya istiqra'. Istiqra' maksudnya cari satu persatu, kulit ke kulit, setiap kitab hadis. Hinggalah kita jumpa. So cara ni amat meletihkan dan membosankan serta memerlukan kesabaran yang tinggi. Ini juga kaedah yang klasik. Kaedah klasik yang paling memenatkan kaedah yang ni. Mentakhrij hadis dengan kaedah istiqra'. Last sekali, kaedah yang ke-7, iaitu kaedah yang ke-6 dalam buku teks kita. Dia kaedah yang ke-7 dalam buku Dr. Fadlan, iaitu takhrijkan hadis guna IT.
sama ada website hadis ataupun apps ataupun program yang kamu yang kamu install dekat laptop ataupun PC. Ni satu-satunya kaedah kontemporari, cara yang paling cepat. Okey. Zaman sekarang dengan adanya carian hadis melalui searching engine, ada Mawsu'ah Hadithiyah iaitu Dorar, ada ensiklopedia hadis, ada semahadis.com, ada Al-Bahithul Hadithi. Jadi seakan-akan semua cara tradisional ni macam dah tak relevan lagi zaman sekarang. Okay, kamu setuju ke tidak? Dah ada Maktabah Syamilah, buat apa nak pergi download Al-Jami' As-Saghir contohnya. So apa pendapat kamu? Teknologi ada yang takut salah cetak. Ada salah cetak. Okey. Itu Adilin ke tu? Syarif. Oh, Syarif. Okey. Okey, ada idea lain? Syarif kata kalau teknologi ni kemungkinan ada kesalahan dalam mencetak. Okey, lain-lain? Setuju tak untuk tahun-tahun depan kalau kamu jadi satu ketika nanti kamu jadi lecturer hadis, kamu tak payah ajar kan kalimah gharibah, awal matan, perawi ala, semua tu tak payah ajar kan. Terus kepada kaedah yang moden ni. Setuju tak Aizat? Aizat? Nur Aizat. Oh, jadi ada? Ada doktor. Okey. Kalau tanya saya akan kata tetap kena diajar, cuma penekanan kita kepada IT ni kita lebihkan. Dan juga nama-nama kitab yang ada, yang kita gunakan, dan juga jenis-jenis kitab tu pun kita tak boleh tinggalkan. Sekalipun kita boleh gunakan semua kaedah tu ada dalam Maktabah Syamilah kan? Ataupun bila kita guna Maktabah Syamilah, kita dah tak guna dah ke 6-6 ataupun ke 5-5 kaedah tadi, dia tetap relevan untuk kita tahu nama-nama kitab. Okay, biasanya yang kita guna dekat Maktabah Syamilah ni ialah awal matan ataupun kalimah gharibah. Kita masukkan je apa-apa keyword, then dia akan keluar. Atau kita masukkan je awal matan sebagai keyword pun dia akan keluar. Okey, semahadis.com ni, semak hadis ni dekat phone sebelah bawah kanan ni ialah satu enjin carian hadis yang dibangunkan oleh orang-orang Malaysia yang minat dengan pengajian hadis dan telah menyumbangkan tenaga yang besar kepada laman web ni, dan pihak Kementerian Dalam Negeri pun amat suka dengan website ni. Okey, bahagian kedua, kepentingan dan fungsi takhrijul hadis. Yang ni telah pun diterangkan di muqaddimah kuliah dulu, tapi tak apa sebab kamu dah beli buku dan kita kena tengok sekali imbas. Okay. Faedah dan fungsi takhrij terhadap sanad, iaitu fawaidut takhrij fi as-sanad. Bila kita, nombor satu, dapat mengenal pasti sebanyak mungkin sanad-sanad hadis daripada pelbagai sumber. Perkara ini akan menjelaskan keadaan sanad sama ada ianya ada sifat ittisal, bersambung, ada inqita', terputus, apakah ada irsal, iaitu periwayatan tabi'in terus kepada Nabi SAW tanpa menyebut
nama sahabat. Tabi'in terus kepada Nabi SAW. Ada tak Ya'dal? Ya'dal ni adalah hadis mu'dal, iaitu tergugurnya dua orang perawi mutatalian secara berturut-turut. Ada tak rafa'? Rafa' ni apakah hadis ni marfu' dan sampai kepada Nabi SAW? Ataupun dia waqaf, hadis mauquf? Apakah hadis ni mutawatir? Ada ramai perawi, semuanya thiqah. Periwayatan tu berlangsung secara dengan panca indera dan mustahil untuk mereka create hadis-hadis. Lagi bila kita kumpulkan sanad, kita boleh tahu apakah hadis tu gharib. Dalam satu-satu jalur tu semua sahabat yang sama ataupun individu yang sama, tak ada orang lain. So bila ada fi ayyi tabaqatin min tabaqatis sanad, bila dalam mana-mana generasi periwayatan, kalau ada seorang saja perawi, maka dia dipanggil hadis gharib. Kalau dua orang aziz, kalau tiga orang masyhur. Okay. Kelebihan kedua yang ada pada sanad ialah dia dapat menguatkan sanad. Yang ni lah yang dapat menaikkan taraf dhaif yang khafif kepada hasan li ghairihi disebabkan mutaba'ah dan syawahid tadi. Dia menjadikan hadis hasan li dhatihi. Kalau hadis tu dhaif ringan, bila ada syawahid dia akan jadi hasan li ghairihi. Kalau hadis tu hasan, bila ada syawahid dia akan jadi sahih li ghairihi. Sampai sini jelas ke? Jelas, Doktor. Okey, baik. Okay. Faedah yang ketiga ialah kita dapat tahu status hadis. Sama ada hadis yang dikaji tu ada tak dalam Sahih Bukhari dan Muslim, atau kedua-duanya, atau kitab-kitab lain tapi dia sahih. Okey, bila kita kumpul lagi sanad, kita akan dapat membezakan perawi muhmal. Perawi ni disebut nama tapi nama ayah tak ada. Okay. Saya ingat dalam minggu lepas bila kita kumpulkan sanad Imam Muslim dan Abu Dawud, kalau Abu Sakhar, ada perawi bernama Abu Sakhar, nama beliau ialah Hammad bin Ziyad. Itu kalau kunyah. Ada nama kunyah, ada kunyah aja. Satu jalur ada kunyah, satu jalur lagi kunyah dan nama sebenar. So kita dapat kenal sebenarnya, yang kita dapat tahu kunyah tadi tu sebenarnya ialah fulan. Yang kelima, dapat menjelaskan perawi mubaham. Perawi mubaham ni perawi yang namanya tak ada. An fulan, an fulan. Dari jalur Imam Ahmad, an fulan. Fulan telah bertemu dengan Nabi SAW. Ja'a a'rabiyun. Ataupun fulan mendengar dari Nabi SAW. Tapi dalam jalur yang lain, dalam jalur Ibnu Majah, fulan tu disebut nama, Yahya ataupun sesiapalah sahabat. Nombor 6, menolak kemungkinan tadlis, iaitu menyembunyikan kelemahan pada sanad dan menzahirkan atau menampakkan kebaikan pada sanad tersebut. Tadlis ada berapa jenis? Seperti yang telah anda belajar. 3. Okey, orang lain, sila sebutkan nama-nama ketiga-tiga tadlis itu. Tadlis isnad, tadlis taswiyah dengan tadlis dengan tadlis syuyukh. Okey, baik, barakallahu fiik. Nombor 7, menolak kemungkinan kesilapan perawi mukhtalid, perawi yang ingatannya tak kuat hingga dia bercampur-campur. Satu jalur dia kata dengar dari fulan, satu jalur lagi bukan fulan tu orang lain. Okay, jalur yang kuat ni ialah dari jalur Al-Bukhari. Jalur yang tersilap tu dari jalur imam-imam yang lain. Jadi kerana berlaku kesilapan begitu, dan bila kita kumpulkan jalur periwayatan, kita akan dapat tahu individu yang betul.
Okey, benefit fawaidut takhrij li al-mutun. Benefit ataupun fungsi takhrij ni terhadap matan. Yang pertama ialah dapat mengetahui maksud lafaz hadis. Ini dengan melihat matan-matan lain. Jadi matan-matan lain tu dia akan menjelaskan. Kalau satu matan dia disebut satu perkataan ataupun satu perintah, tapi perintah tu atau perkataan tu tak jelas. Bila kita compare dengan riwayat lain, jalur lain yang meriwayatkan hadis yang sama, ada huraian terhadap perintah ataupun terhadap lafaz tersebut. Jadi kita akan dapat faham gambaran sebenar hadis tu bila kita kumpulkan semua jenis matan. Nombor 2, dapat tahu sabab urudil hadis. Bila kita kumpulkan semua matan, kita akan dapat tahu matan yang kita diberikan tu sebenarnya potongan sahaja. Dia sebenarnya ada cerita yang lebih luas, ada matan yang lebih panjang. Juga kita akan dapat mengetahui illah ataupun sebab hukum serta keadaan dan persekitaran yang berkaitan dengan kefahaman atau pemahaman hadis itu. 2.3, faedah ataupun fawaid takhrijul hadis fi sanad wal matan ma'an. Pada sanad dan matan bersama-sama. Okay, yang pertama ialah dapat kenal pasti rujukan hadis tu sama ada sikit ataupun banyak. Nombor 2, mengetahui illatun qadihah, iaitu penyakit tersembunyi yang ada pada sanad dan juga matan. Illah ni bolehlah juga kita fahami sebagai tadlis pun dikira illah. Kemudian irsal pun dikira illah. Yang ketiga, mengetahui kesilapan pada sanad dan matan seperti tahrif. Okey. Dari segi kalau bila kita kumpulkan semua sanad dan matan, kita akan dapat tahu ada matan yang tersilap baris ataupun tashif, tersilap titik. Okey. Okey, bahagian ketiga, peringkat penulisan takhrij hadis. Sebelum tu ada sesiapa yang nak menambah? Ada mungkin ada yang poin saya tertinggal ataupun ada yang nak bertanya. Silakan. Saya nak tanya ni. Ya. Kalau takhrij dia boleh tahu masa hadis tu tu. Contoh pagi ke malam ke. Okey. Kalau satu jalur, satu sanad, satu riwayat dia tak sebut pun kami keluar dengan Nabi SAW. Dia sebut kami keluar bersama-sama dengan Nabi SAW. Full stop. Ataupun kami keluar dengan Rasulullah SAW, lalu berlakulah begini. Ataupun Rasulullah pun menyebut begini. Jalur pertama atau riwayat pertama, sahabat tu bagi tahu kami keluar bersama-sama dengan Nabi SAW. Tapi jalur kedua, kunna nakhruju ma'a Rasulillah SAW masaan. Kami keluar dengan Nabi SAW pada waktu masak. Masak ni bukan petang Dia petang hinggalah malam. Waktu pagi. Kami keluar dengan Nabi SAW sabahan. Kami keluar pada waktu pagi. So dengan mengumpulkan sanad kita boleh tahu, kita kumpulkan sanad dan matan, kita boleh tahu ada keterangan, ada huraian, ada info tambahan bila waktu hadis itu disebutkan, siang ataupun malam. Okay, soalan yang menarik juga kan. Okay, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Seterusnya, okey, ada lagi soalan? Kamu boleh proceed ke keadaan macam ni, ke kamu nak stop, nak tanya-tanya ataupun kamu nak rehat beberapa minit baru kita masuk ke bahagian yang lain, ke nak terus je macam ni?
Takut nanti kamu bosan. Saya pun bosan. Rasanya kami semua ikut doktor kot. Kalau doktor prefer sambung, kami sambung. Okey, baik. Kita proceed lah. Awal lagi kan Ramadan ni kan. Sehari ni awal lagi kan. So kat luar pun taklah panas kan. Mendung-mendung aja. Bahagian ketiga, peringkat penulisan takhrij hadis. Selepas kita melakukan takhrij hadis, iaitu usaha mengenal pasti sumber sesuatu hadis dan kesahihannya, seseorang pekaji akan menulis hasil usahanya itu. Bentuk penulisan yang sempurna dapat dikategorikan seperti berikut. Okey, ini yang first class. Okey, first class ni siapa mentakhrijkan hadis dan hasil usaha dia tu macam mana nak dipanggil hasil usaha yang first class? Okey, dia mestilah menepati ataupun dia memenuhi ciri-ciri di bawah. Yang pertama, pentakhrij itu telah merujuk kepada semua sumber sahih yang merangkumi sumber masadir asliyah, syibh asliyah dan ghairu asliyah. So kalau kita tanya orang, dah jumpa belum hadis ni? Dah. Jumpa kat mana? Jumpa dekat Riyadhus Salihin. Tu masih belum first class kan? Sebab dia telah rujuk dekat masadir ghairu asliyah sahaja. Yang kita nak ialah dia rujukkan ke semua sumber. Sahihain kan? Baqi Sunan Tis'ah. Kemudian kitab Syibh Asliyah pun dia cek, ghairu asliyah pun dia tengok. Kemudian dia mencatat semua maklumat. Ada sanad, dia catatkan sanad, semua matan, nombor hadis. Kalau Bukhari ada kitab, ada kitab, ada bab, ada nombor hadis. Kalau Musnad Imam Ahmad ada nama Imam Ahmad, Musnad Anas bin Malik, nombor hadis dan status hadis. Sama ada oleh Syuaib Al-Arnaut ataupun lain-lain ulama. Kemudian C, dia menulis sanad dan matan daripada semua tadi tu sekiranya ada perbezaan. Okey, perbezaan ni macam mana? Riwayat yang pertama hanya menyebut Nabi SAW keluar bersama-sama dengan sahabat. Riwayat yang kedua keluar pada waktu malam. So pada waktu malam tu pun dia kena tulis juga. Apa beza antara jalur pertama dan jalur kedua? Jelas? Jelas. Okey. Kemudian hatta bukan setakat pada matan je, pada sanad pun begitu juga. Kalau jalur pertama ada nama Ibnu Yazid. Dia kena cari Ibnu Yazid ni siapa. Dia kena tulis kan? Dan dia dapati pada jalur kedua Ibnu Yazid ni ialah fulan. So dia kena tulis Ibnu Yazid pada jalur yang pertama sebenarnya ialah fulan bin fulan. Yang mana maklumat ini telah pun disebutkan pada jalur yang kedua. Okey, D. Okey, pentakhrij yang baik kan, yang pada first class ni dia mesti menjelaskan tahap kesahihan hadis secara terperinci. Okey, macam mana? Apakah cukup dengan melihat apa ni? Status hadis yang ulama hadis letakkan? No, kan? Okey, D ni dia memerlukan ilmu kamu dalam ilmu rijal, subjek ilmu rijal. So, Sam ni belajar ilmu rijal, sila fahami baik-baik subjek ilmu rijal. Kalau belajar dengan Dr. Syamsuddin Yabi yang tak faham, buatlah inisiatif lain agar kamu faham. Usahakan, ikhtiarkan macam mana nak faham.
tengok link kuliah apa ni, rakaman Dr. Hilmi Aris ke, ataupun ada buku warna merah apa ni, terjemahan Ilmu Rijal Dr. Abdul Majid Ghori yang diterjemahkan oleh Dr. Zul Hilmi ke, atau pergi dekat bilik Dr. Syamsuddin Yabi kan, dan minta diterangkan balik dalam bahasa Melayu. Okey. Dr. Syamsuddin Yabi, kalau kamu pergi ke bilik dia minta terangkan dalam bahasa Melayu, insya-Allah dia akan bantu. Okey. So dal pula D menjelaskan tahap kesahihan secara terperinci berdasarkan biodata periwayat dan ketepatan matan dengan menyatakan kata-kata ulama yang muktabar atau penilaian sendiri. Okey. Kata-kata ulama muktabar, contohnya kita ambil hadis dalam Musnad Imam Ahmad, kita mentakhrijkan hadis, dekat situ dia tulis hamim. Hamim maknanya hadis ni ada dalam Musnad Imam Ahmad di atas nama Aisyah radhiyallahu anha. Cari hadis tu, jumpalah dalam Musnad Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada komentar Syuaib Al-Arnaud. Syuaib Al-Arnaud kata hadisun sahih. So kita pun dalam laporan kita, dalam report kita, kita kata menurut Syuaib Al-Arnaud hadis ini sahih. Full stop. Itu pun okey, atau kamu sendiri yang nilai, kita sendiri yang nilai. Macam mana nak nilai? Kita ambil kitab Tarjamah As-Sahabah ataupun Tarjamatu Ar-Ruwah. Apa mana tarjamah? Kita ambil kitab Tarajum. Mana Tarajum? Mesti Dr. Syams ada sebut. Biodata ke Doktor? Apa? Biodata ke? Ya, Tarajum maksudnya ialah biodata. Kitab Tarajum iaitu kitab biodata perawi. Sama ada perawi itu thiqah ke tak thiqah ke, ada dia punya biodata. Sebutkan contoh-contoh kutub Tarajum. Tarajum Ar-Ruwah. Kitab Isabah termasuk tak Doktor? Ya, Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, sebab dia biodata sahabat. Okey, lagi karya Ibnu Hajar yang popular. Isti'ab. Okey, habiskan dia punya nama kitab tu. Sebab kitab-kitab kurun ke-6 dan ke atas dia ada asma' musajja'ah. Dia ada rima hujung. Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Kalau ri hujung. Kalau bah hujung tu bah. Isabah Sahabah. Okey, apa kitab Ibn Hajar yang sering jadi rujukan untuk tengok perawi ni thiqah, perawi ni tak thiqah. Perawi ni murid dia Fulan bin Fulan. Perawi ni siapa guru dia? Fulan. Apa nama kitab Ibn Hajar tersebut? Tahu kamu masih lagi di awal-awal subjek ilmu rijal. Tahzib ke Doktor? Ya, Tahzib ialah kitab biodata perawi. Okey, Tahzib oleh Ibnu Hajar diringkaskan lagi oleh Ibnu Hajar sendiri menjadi Taqribut Tahzib. Okey. Tahzib ialah ringkasan kepada satu kitab. Kitab apakah itu? Kitab Al-Mizzi punya kitab. Ya, nama penuhnya. Kejap Doktor, saya lupa. Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal oleh Al-Mizzi. Kitab Tahzibul Kamal diringkaskan oleh Ibnu Hajar menjadi Tahzibut Tahzib. Tahzib ni maksudnya mukhtasar, ringkasan. Lepas tu Ibn Hajar ringkaskan pula kitab dia sendiri menjadi Taqribut Tahzib. Dia dekatkan lagi. Dah lah ringkasan kan, dia dekatkan lagi.
Kalau tengok Taqribut Tahdzib, dia simple. Nama perawi Fulan bin Fulan thiqah. Fulan bin Fulan la ba'sa bihi. Fulan bin Fulan fihi nazar. Fulan bin Fulan adalah dia punya jawapan yang tuntas bahawa perawi ni boleh pakai ke tak boleh pakai. Okey, point D, penilaian sendiri ni maknanya ialah bila kita dah kumpulkan jalur-jalur yang kita nak takhrij ni, katalah ada 2 jalur, ada 2 jalur dengan bantuan kitab Tahdzibut Tahdzib, ataupun kalau Tahdzibut Tahdzib ni kita rasa susah, ambil Taqribut Tahdzib. Kita kena cari biodata setiap individu di dalam tu. Kecuali satu grup ni, kita tak payah carilah biodata mereka. Siapakah grup itu? Sahabat. Grup sahabat. Sahabat tak ada istilah thiqah ataupun tak kan. Bila sebut sahabi, maka mereka ni adil. Yang kita kena cek ialah guru-guru kepada imam-imam tadi. Start daripada guru Abu Daud sampailah nama tabi'in sebelum sahabat. Kita kena cek satu persatu. Dan kita kena buat kesimpulan terakhir berdasarkan penilaian pengkaji hadis ini apa, sahih ke, dhaif ke. Okey, kemudian daripada seorang perawi kepada seorang perawi, kita kena tengok apakah betul-betul ada pertemuan. Contohnya, tabi'in tu dia dengar dari tabi'in. Tabi'in dia dengar dari tabi'in. Kita kena pastikan apakah betul ada pertemuan. Kemudian apakah betul hadis tu dia dengar. Kadang-kadang ada pertemuan tapi tak ada periwayatan. Dia dah jadi mursal khafi pula kat situ. So penilaian tu ialah penilaian yang amat memenatkan. Tapi dia memuaskan hati bila kita dapat siap dan kita dapat bawa kita punya penilaian sendiri berdasarkan kita punya kegigihan. Okey, siapa yang buat keempat-empat ni? Okey, tengok sini. Dr. Fadlan kata kebiasaannya penulisan takhrij kelas yang pertama ni dilakukan dalam karangan-karangan ilmiah para ulama dan tesis-tesis ilmiah para siswaza. Okey, yang memang menjurus kepada bidang hadis. Biasanya pelajar master ataupun pelajar PhD. Tapi tak mustahil kalau pelajar degree atau pelajar diploma. Dia memang minat dengan takhrij, menguasai takhrij, menguasai bahasa Arab, menguasai ulum hadis, menguasai metod-metod yang ulama-ulama hadis letakkan. Tak mustahil kalau pelajar yang undergrad boleh mentakhrijkan hadis dengan menilai sendiri hadis-hadis tu. So tahap kamu mudah-mudahan satu ketika nanti kamu berada pada tahap tersebutlah. Okey. Amin. Say amin. 3.2 penulisan takhrij yang second class. Yang tadi first class yang cemerlang. Yang cemerlang ni apa? Kita tengok balik. Okey, dia rujuk kat semua kitab dekat semua masadir. Ketiga-tiga jenis masadir dia rujuk. Lepas tu dia catat maklumat berkenaan dengan hadis, nombor hadis, kitab apa, bab apa, nombor apa. Okey, seterusnya dia catat semua, dia keluarkan sanad dan matan. Lepas tu dia pun menjelaskan tahap status hadis tadi. Menurut Albani dia sahih ataupun dia sendiri yang menjadi Albani ya. Okey, dia ambil tempat Albani, biar saya yang menilai. Okey, ni level yang pertama, yang first class lah kan. Okey. Yang second class tapi masih lagi baik kan. Yang second class tapi masih lagi baik. Okey, yang pertama dia rujuk kat salah satu daripada 3 sumber. Salah satu daripada 3. Contohnya bila kawan kita bagi kita hadis innamal a'malu binniyat, tolong cari hadis ni siapa riwayatkan kan. Takut-takut tak sahih. Sebab kawan kamu ni dia concern kan, dia concern. Dia sebelum dia viralkan dia tanya kamu dulu sebab kamu belajar takhrij kan, belajar QS yang amat-amat diharapkan, yang boleh harap.
So bila dia bagi kamu hadis innamal a'malu binniyat, kamu pun ambillah ambillah kitab Riyadhus Salihin atau kitab hadis 40 yang mana dia adalah kitab ghairu asliyah. Lepas tu dekat kitab Riyadhus Salihin atau kitab hadis 40 tu, hadis yang pertama kamu tengok memang jumpa hadis tu. Lepas tu kitab tu Imam Nawawi tulis rawahu Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ni dalam kedua-dua kitab sahih mereka. So dengan segera kamu pun bagi tahu kawan tadi kan, hadis yang dia minta kita cari tu kita bagi tahu hadis ni kan, okey you boleh viralkan sebab dia ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, full stop. Okey, macam tu masih dikira second class. Masih dikira second class. Tapi masih baik kan, masih baik lah. Nombor 2, dia rujuk dekat kitab yang tadi. Kemudian dia catat segala maklumat yang berkaitan dengan hadis tersebut. Kitab apa, bab apa dan nombor hadis. C, dia menjelaskan tahap kesahihan hadis tu secara agak terperinci tapi bukanlah terlalu detail. Okey, secara agak terperinci ialah dia ambil kata-kata ulama muktabar ataupun penilaiannya sendiri. Siapa yang buat ni? Ini biasanya karya-karya ilmiah ulama dulu ataupun tesis-tesis siswazah yang tidak menjurus dalam bidang takhrij. Yang tidak menjurus dalam bidang takhrij. Okay. Contohnya kamu nak buat artikel tentang sambutan hari raya menurut sunnah. Sambutan hari raya menurut sunnah. Jadi dalam minda kita nak kumpulkan segala riwayat tentang bagaimana Nabi SAW sambut hari raya. Kita bukan nak mengkaji hadis, siapa perawi ni, siapa perawi tu, kan? Apa kaitannya, ada tak illah qadihah, ada tak syadz dalam hadis ni. Kita bukan nak kaji tu. Kita hanya nak buat artikel ringkas tentang sunnah-sunnah hari raya. Okay. So kita bukan nak tulis bidang hadis, kan? Secara kita bukan nak tulis bidang takhrij, tapi kita nak tulis tajuk yang umum. So apa kita buat? Kita pun pergi dekat kitab-kitab hadis tadi, kita pun salin hadis tadi, kita catatkan kitab, bab dan juga nombor hadis. Dan kita sebut hadis ni sahih menurut Al-Albani. Hadis ni hasan menurut Syuaib Al-Arnaut. Okay, ni yang second class, yang second class. Pun masih lagi baik. Okey, kita rehat sekejap dalam 5 minit Kang. Kita 5 minit lagi kita bersiaran balik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okey. Penulisan yang third class, penulisan kelas ketiga ialah penulisan yang menepati ciri-ciri di bawah, yang ada ciri-ciri di bawah. A, penulisan yang telah dia rujuk dekat salah satu daripada 3 sumber. B, dia catatkan sumber-sumber tu, dia catatkan kitab, bab, nombor hadis kalau ada. Kemudian dia catatkan lagi tahap status hadis tu secara ringkas. Secara ringkas ni maksudnya dengan apa yang ulama sebutkan atau yang dia sendiri usahakan, sama je macam yang second class tadi. Okey, yang ketiga ni biasanya dilakukan oleh oleh para ulama ataupun tesis-tesis ilmiah siswazah yang
tidak menjurus kepada bidang takhrij, tetapi dia lebih kepada ringkasan. Contohnya nak buat artikel-artikel yang nak disebarkan dalam media sosial ataupun dekat akhbar-akhbar. Biasanya yang begini dia tak lari jauh macam yang nombor 2 tadi. Jadi poin yang ataupun yang first class, second class dan yang third class ni diterima di dalam kategori takhrij hadis ataupun penyampaian hadis yang baik. Yang keempat, penulisan takhrij tahap gagal. So ni memang fail habis. Okey, macam mana dia boleh jadi fail? Sebab ada ciri-ciri yang di bawah. Yang pertama, dia tak menekankan rujukan. Dia tak ada rujukan. Rasulullah SAW bersabda bla 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 full stop. Tidak ada siapa riwayatkan dalam kitab apa, dalam bab apa, nombor hadis. Dan nak tulis status hadis tu memang jauh sekali lah kan. Kalau sumber pun tak ada, tiba-tiba tak akan nak tulis hadis ni sahih. Okay. Kadang-kadang penulisan pun dia ataupun di dalam penyampaian pun dia kan, dalam tengah bagi ceramah tu hadis ni sahih kan, dia tak sebut hadis ni riwayat siapa, kecualilah kalaulah orang tu memang dia tu dikenali kalau menyampaikan hadis memang hadis-hadis yang makbul yang dia akan sampaikan tu lain kan. Tapi kadang-kadang sebuah hadis ni hadis sahih tapi rupanya tidak sahih. Sama ada lemah atau sangat lemah. Kalau palsu dikatakan sahih, itu lagilah teruk kan. Okay. So jenis takhrij yang gagal ialah bila sebut hadis tidak ada sumber. Tidak ada sumber-sumber terperinci dan tidak ada status. Okey. Kebiasaannya kesilapan begini ataupun tabiat begini dia ada pada tulisan-tulisan mereka yang tidak ada ilmu ataupun tidak ada pendedahan dalam ilmu hadis dan juga ilmu takhrij. Siapa kuasai ulum hadis dan ilmu asas hadis, bila dia nak menyampaikan dia akan ada rasa tanggungjawab. Jangankan nak pergi takhrij kan, sebelum takhrij tu lagi dia dah ada rasa bertanggungjawab. Jadi lebih-lebih lagi bila dia didedahkan dengan ilmu takhrij, dia dah ada rasa tanggungjawab dan dia dah ada concern tu. Ditambah pula dengan ada tambah lagi satu bidang iaitu bidang yang baru, takhrij, maka dia akan rasa lebih excited dan lebih berhati-hati. Dan mudah-mudahan jenis yang keempat ni tak adalah pada kita semua. Boleh ni? Okey. Okey, ini adalah bentuk gambaran keempat level bentuk penulisan takhrij tadi. Yang first class, second class, third class dan juga yang gagal. Okey, kalau yang first class dia rujuk dekat masadir asliyah, syibh asliyah dan ghairu asliyah. Hadis tu dia catatkan kitab apa, bab apa, nombor hadis dan semuanya bertanda right kat sini. Kemudian dia himpunkan semua sanad dan matan. Kalau ada 5 jalur sanad dan ada 5 matan. Okay. Kemudian dia punya penjelasan status hadis secara terperinci, bukan ringkas. Nombor 2, kelas yang kedua, dia rujuk dekat masadir asliyah sahaja. Kalau yang syibh asliyah, ghairu asliyah ni kemungkinan. So add dan tanda right tu, add tu maksudnya ialah kemungkinan rujuk, kemungkinan tidak. Okay. Kalau kitab hadis, kitab ada, bab pun ada, tapi nombor mungkin ada, mungkin tak. Hadis ni riwayat Bukhari, dalam kitab sekian, bab sekian, full stop. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, tak ada. Kemudian sanad, dia tak kumpulkan semua sanad. Mungkin kumpul, mungkin tak. Kalau matan tu dikumpulkan dah. Okay, dari segi penerangan status, dia nyatakan status hadis secara terperinci. Kelas ketiga, yang warna kuning.
sama semua pada sama dengan level yang kedua, tetapi pada sanad tu dia tak kumpulkan sanad. Dia langsung tak kumpulkan sanad. Okey. Dan juga penerangan hadis pun secara ringkas je. Yang gagal ni semuanya tak ada kan. Mungkin ada, mungkin tak. Mungkin ada, mungkin tak. Okay. So hopefully kita ni mungkin berada pada level ketiga pun dah dikira okey. Jelas? Jelas. Jelas. Okey. Biasanya kalau saya bagi kamu buat assignment, kalau saya bagi kamu tugasan, assignment, biasanya kualiti assignment pelajar tu berada pada kelas kedua dan ketiga. So kalau saya bagi hadis, nanti kamu pun cuba menjejaki hadis tu dan kamu pun jumpa hadis ni riwayat Bukhari, dalam Sahih Bukhari, kitab Az-Zakah, bab sekian, nombor hadis sekian. Kamu taklah nyatakan satu sebab dah ada iaitu Sahih Bukhari. Hadis yang sama ada dalam Sunan Ibni Majah. Kamu sebut hadis ni dalam Sunan Ibni Majah, kitab sekian, bab sekian, nombor hadis sekian, dan juga komentar Al-Albani, hadis ini sahih. Lepas tu kamu ada kumpulkan jalur-jalurnya dan seterusnya lah. Okay. Next. Keperluan minimum untuk seseorang tu mentakhrijkan hadis. Okay. Seorang baca hadis ni. Saya Teruskan. dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a." Muslim, Sahih Muslim, Imam bab an-nahyan al-hadis bi kulli ma sami'a. Nombor 5, maksudnya cukuplah penipuan seseorang itu apabila dia menyebut semua yang dia dengar. Okey, jazakallah khair. Farid Al-Wajidi. Okey, bila kita nak disiplin ataupun tabiat seseorang yang dah belajar takhrij, beginilah yang dia akan buat. Bila dia sebutkan satu hadis, dia akan sebutkan dia punya matan penuh ataupun matan yang berkaitan. Kemudian dia akan sebutkan sumbernya. Sumbernya ialah Muslim. Dekat mana? Sahih Muslim. Dia akan sebut nama perawi, sumber iaitu Sahih Muslim. Dalam kitab apa? Okey, ini ialah dekat muqaddimah. Dia tak ada kitabul muqaddimah. Dia muqaddimah Sahih Muslim. Dalam babun nahyi anil hadis bi kulli ma sami'a. Nombor hadis. Okey. Kita di dalam bab yang keempat, keperluan minimum dalam mentakhrijkan hadis. Apa keperluan minimum? Okey, hadis ni dia punya muqaddimah. Seseorang tu dia terus dikira sebagai penipu ke atas Nabi SAW apabila yuhadditha bi kulli ma sami'a, bila dia terus sampaikan apa yang dia dengar, dia tak tapis. Okay. Nabi SAW dari hadis ni baginda telah meletakkan satu tugas bagi setiap individu bahawa seseorang tu dia kena tapis dulu sebab dia akan dipertanggungjawabkan atas tugasannya itu, kan? So apa tugas kita bila kita terima hadis? Kita kena semak terlebih dahulu sebelum kita first kali kita kena pastikan khabar ataupun hadis tu sahih sebelum kita sebelum kita nak kongsikan. So tugas individu yang paling utama bila dengar satu berita ialah pastikan kebenarannya. Macam mana pula kalau ada orang kata, saya dapat hadis ini dari kitab, saya pun kongsikanlah, kan? Atau saya dengar cerita ini dari kitab, dah kitab cakap macam tu, saya pun kongsikan. Takkan saya salah kot? Okay. Apa pendapat anda? Tak betul. Sebab setiap kitab ada dia punya manhaj kitab tu tersendiri. First tengok dulu manhaj kitab tu.
Dan sebab ada je kitab yang campur, tak semua yang sahih. Macam itulah. Okey, benar. Terima kasih. Pendapat yang lain? Barakallahu fiik. Aizat. Nur Aizat. Adakah? Ada Ustaz. Okey. Any idea? Ada Ustaz. Okey. Lain-lain pelajar? Kalau seseorang tu kata saya dapat ni dari kitab. Kitab ialah perkataan Arab. Dalam bahasa Melayunya buku. Buku ni ada banyak jenis. Ada buku yang isinya bagus. Ada buku yang isinya bercampur-campur. Ada buku yang memang tak bagus. Okey. Apa pun seseorang tu punya hujah, saya dapat dalam kitab, saya dapat dalam buku, kan? Saya dengar-dengar, kan? Itu bukanlah disiplin orang yang nak menyampaikan sesuatu hadis dari Nabi SAW. Dia tak boleh kata hadis ni saya dapat dari kitab sekian-sekian. Okey. Bukan macam tu disiplin orang yang belajar hadis. Sebab kalau dia kata saya dapat dari kitab, dia ada risiko untuk terjatuh ke dalam dosa. Kemungkinan hadis tu palsu, kemungkinan dia sangat lemah. Kalau palsu tu memang teruklah, kan. Sebab dia berisiko ataupun dia ada chances untuk berdosa besar. Hadis ni, hadis yang kelima ni, yang Imam Muslim riwayatkan ni, Imam An-Nawawi hurai tak semestinya sengaja. Menipu ke atas Nabi SAW ni tak semestinya sengaja. Kalau tak sengaja pun boleh dianggap menipu. Jadi kalaulah menipu dengan sengaja, jual nama Nabi SAW dengan sengaja tu berdosa. Kalau tak sengaja pun turut dimasukkan sebagai orang yang berdosa. Okey, ini boleh baca sendiri. Okey. Kenapa penulis dia meletakkan hadis tu di peringkat atas? Dia letak hadis tu sebagai muqaddimah dalam bab yang keempat ni. Syarat minimum untuk orang tu mentakhrijkan hadis supaya setiap orang dia rasa bertanggungjawab memelihara sunnah Nabi SAW, dan supaya setiap orang tahu bahawa asalkan hadis dia tak semestinya sahih. Bila orang kata ni hadis, ini hadis, so kita punya pendirian ialah kita stop dulu dan kita pastikan dia punya kebenaran. Okey, ini hukum menyebarkan hadis palsu secara sengaja. So dia adalah haram, berdosa besar berdasarkan hadis ni. Yang kedua ialah secara tidak sengaja. Orang yang begini dia dimaafkan dan dia tak dapat apa-apa dosa berdasarkan hadis Nabi SAW, innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah Ta'ala mengampunkan dosa umatku yang tersilap, lupa dan juga yang dipaksa. Kalau secara jahil ataupun sambil lewa, dia tidak dimaafkan, tetapi dia tak dimaafkan dan tetap akan mendapat dosa menyebarkan hadis palsu, walaupun dosa ini tidak sama dengan dosa orang yang tahu hadis itu palsu dan dia sengaja sebarkan. Dia taklah sebesar tu, kan. Walau bagaimanapun dia tetap berdosa. Dalilnya apa? Firman Allah Azza wa Jal dalam surah Al-Isra' ayat 36.
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Okey, boleh tengok dia punya terjemahan dan janganlah engkau ikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Inna sam'a pendengaran, was sam'a inna sam'a wal basar penglihatan, wal fuad dan hati ataupun hati semua serta semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukan. Okey. Hadis dari Nabi SAW juga dalam muqaddimah sahih Muslim, man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadu al-kadhibin. Siapa yang meriwayatkan hadis daripadaku sedangkan ianya diketahui sebagai hadis yang palsu. Siapa yang kata ini dari aku sedangkan dia tahu itu bukan dari Nabi SAW, maka yang menyampaikan tu dikira salah seorang daripada penipu. Ni yang jenis sambil lewa ataupun tak cermat di dalam menyampaikan hadis. Share punya share, lalas baru tahu hadis tu palsu. Okay. Hadis yang ketiga ialah al-qudatu thalathatun. Ni ialah hakimnya ada tiga kelompok. Satu masuk syurga, dua masuk neraka. Okay. Yang masuk syurga ni yang tahu kebenaran dan menjatuhkan hukuman yang benar. Yang masuk neraka ni dia tahu kebenaran tapi dia tak jatuhkan hukuman yang benar. Ataupun dia menjatuhkan hukuman dengan jahil disebabkan kejahilan. So asas takhrij syarat minimum ialah dia kena ada rasa takwa di dalam hati bahawa yang dia nak kongsikan ni pastikan benar-benar sahih dari Nabi SAW. Yang kelima, memanfaatkan nikmat kemudahan teknologi. Okey, memang nikmat kan, memang nikmat. Bila saya bercakap di sini, kamu boleh dengar suara saya. Bila saya minta kamu jawab satu-satu soalan, saya boleh dengar suara kamu. Boleh nampak muka Wajdi, boleh nampak muka Aizat dan macam-macam lagi kan. Maklumat yang sama saya kongsi, kamu semua boleh tengok di depan mata. So nikmat teknologi ni kita manfaatkan untuk carian hadis. So okey, bayangkan kan, tengok perenggan kedua ni. Bayangkan bagaimana suatu ketika dahulu para ulama bertukus lumus mengembara ke negeri-negeri yang jauh, naik unta, naik kuda atau berjalan kaki semata-mata nak pastikan bahawa satu hadis itu adalah benar-benar hadis dari Nabi SAW. Tetapi dan mereka berjaya hinggalah dapat membantu kita pada hari ini mengasingkan mana yang sahih, mana yang dhaif. Kalau usaha mereka dalam keadaan yang serba kekurangan tu Allah Ta'ala mudahkan, inikan pula kita pada hari ini yang sepatutnya lebih-lebih lagi kena cergas. Boleh semua? Boleh. Okey. Itu secara teorinya. Kalau dulu yang serba kekurangan pun boleh, patutnya kita hari ini yang diberi banyak kelebihan ni patutnya lebih cemerlang lah, lebih hebat. Secara asasnya begitulah teorinya. Tapi yang kita nampak pada hari ini, kita tidak ada kesungguhan. Kadang-kadang disuruh bercakap pun tak nak bercakap. Apatah lagi nak mencari. Okay. Jadi, dia punya kemahuan yang tinggi ataupun himmah ataupun kita punya raghbah pada carian hadis tu ataupun pada belajar hadis tu, mudah-mudahan dia kalau tak setaraf pun dia rendah sedikit lah daripada ulama-ulama dulu. Jangan langsung tak ada kan. Dah lah belajar takhrij kan, tapi dekat status-status WhatsApp, dekat Facebook dan lain-lain tempat media sosial dikongsikan pula hadis-hadis yang tak benar, yang tidak sabit. Hadis palsu, hadis sangat lemah. Ni memang mengecewakan kan. Tak tahulah apa yang mereka belajar satu ketika dahulu. Belajar dah takhrij, dapat A+ pula tu kan.
tapi dia tak implement. Sebab tidak ada kesungguhan yang tinggi di dalam memelihara sunnah Nabi SAW. Yang ada hanyalah nak jaga pointer supaya dapat naik ke pentas dengan selempang batik, lalu bergelar pelajar first class. Itu je lah yang kadang-kadang ada di dalam minda sebahagian daripada kita. Okay, dan inilah realiti yang berlaku kan. Ni saya cakap ni bukannya reka-reka, dan ni memang realiti berlaku kan. Berlaku depan mata, berlaku depan mata kawan-kawan, berlaku depan mata sendiri, dan kita nampaklah benda tu kan. Dan saya yakin kamu pun nampak kan, sesama belajar sama-sama Quran Sunnah, tapi ada yang merokok, ada yang solat sendiri, yang tak solat pun ada kan. Pelajar QS yang tak solat pun ada. Sebab dia main game daripada lepas isyak sampailah pukul 5 pagi. Bila kepala dia dah ngantuk sangat, mata pun dah berat kan, dia takkan mampu untuk bangun subuh bila azan. Dia bangun pada pukul 11.30, pukul 12.30. Lepas tu terus tak sembahyang kan, relax je. Hatta kalau sembahyang pun sebab dia sengaja melewatkan hingga terbabas dari waktu yang sebenar. Nasallallahu as-salamah. Okey, perbandingan dulu dan sekarang dalam mentakhrijkan hadis. Okey, tengok apa comparison yang Dr. Fadlan buat. Dulu sumber hadis amat jauh kan. Daripada Iraq nak pergi ke Madinah, daripada Iraq nak pergi ke Makkah, daripada Khurasan nak pergi ke Baghdad, jauh kan. Pengembaraan yang makan masa. Sekarang di hujung jari kan, ataupun sebut je keluar. Ataupun sebut keluar pakai suara ni, dia telefon je kan. Ustaz, apa hukum hadis ni? Main dia Roger je kan. Roger minta ustaz pula carikan. Okey, ataupun sentuhan jari kita pun cari. Okey. Dulu kedhaifan pengangkutan, sekarang kehebatan sistem pengangkutan. Pantas dan tidak ada masalah. Bukan pengangkutan lagi kan, sekarang ni teknologi internet lah yang amat memudahkan kan. Okey. Dulu semangatnya tinggi, cekal. Sekarang semangatnya mudah, lemah dan juga alpa. Okay. Betul ke tak yang point last ni? Betul. Okey. Sila sebutkan contoh-contohnya. Contohnya banyak kan. Semua ada pada diri kita masing-masing. Okey. Jangankan ulum hadis kan, dalam bab bahasa Arab pun kadang-kadang kita tak kuasai. Jar, majrur, sifah, mausuf, adad, ma'dud kan. Kalau 15 orang pelajar lelaki, 15 ke 15 ke, okey, macam mana? 5 buah kitab dalam bahasa Arab. Okay, sila sebutkan dengan pantas. Dengan baris-barisnya sekali. Atau saya akan panggil nama-nama yang ada kat sini. Saya harap kamu tak menyesal kan datang kelas pagi ni. Kamu mengharapkan apa ni, huraian sekali kena panggil pula nama kan. Okay. Aizat, sorry kan. Boleh Aizat? Boleh sekali lagi Aizat? Naim bin Zakaria. Ada Naim? Ada doktor, maaf doktor, dia pertandas tadi. Okey, baik. Baru dengar doktor. Okey, baik. Soalannya ialah sebutkan dalam bahasa Arab 5 buah kitab. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan baris-barisnya sekali. Boleh Naim? Sekali doktor.
Okey, 5 buah kitab kan. Ni ayat Melayu kan. 5 buah kitab. Okey, dalam bahasa Arabnya apa? 5 buah kitab. Khamsatu ke, khamsu ke, kitabin ke, kitabaini ke, kitabun ke. Okey. Khamsatu kitab. Khamsatu kitabun. Okey. Terima kasih atas jawapan. Muhammad Ashraf Utami. Ashraf, ada Ashraf? Okey, kita tanya orang Madinah lah kan. Muhammad Farid Al-Wajidi bin Kamal. Khamsatu kutaban. Dia dah. Okey. Okey, terima kasih atas percubaan kan, tapi kurang tepat kan, tapi okeylah kan, at least kamu try. Ada lagi siapa nak jawab? Khamsu kutubin. Khamsu kutubin. Oh, ni lagi pelik kan? Okey, terima kasih. Ada lagi nak cuba? Khamsatu kitabin Ustaz. Khamsatu kitabin. Okey, terima kasih. Tapi percubaan yang tak tepat. Dia tak macam Cristiano Ronaldo kan. They shoot goal lah. Ni tak goal. Macam kenal Ustaz. Okay. Last, hurry up. Okay. Macam mana nak takhrij ni? Bahasa Arab pun masih belum solid lagi kan. Okay, siapa nak try? Izzati tahu tak? Izzati. Okay. Siapa tu? Okay. Saya try Doktor. Khamsatu kitabin. Khamsatu kitabin. Kurang tepat. Terima kasih atas percubaan. Kalau khamsatu kutub Ustaz. Okey, bariskan hujung-hujungnya. Kutubin. Khamsatu kutubin. Tu yang betul. Okey. Ni baru bahasa Arab kan. Bahasa Arab kita dah tahun 2 kan. Dah tahun 2 dekat QS ni kan. Tak lama lagi naik tahun 3 kan. Tahun 3 sem depan dah tahun 3. So kita kena persiapkan kan. So semangat tu dia kena kuat macam ulama-ulama dulu. Ni nasihat untuk saya dan kita semua kan. Okay. Jadi inilah gambaran yang diberikan kan. Perbandingan dulu dan sekarang dalam proses takhrij. Dulu jauh dan sekarang dekat. Dulu susah, sekarang terlalu mudah. Dulu cekal dan begitu bersemangat. Sekarang ni lemah dan alpa kan. Okay. Ada satu kitab Syaraf Ahli Hadis, kemuliaan ahli hadis. Kitab tu dia menjelaskan tentang usaha ulama-ulama hadis dulu di dalam belajar hadis, dalam meriwayatkan hadis, dan juga kegigihan mereka di dalam mempelajari hadis. Hopefully satu masa kita boleh buat daurah, kita cerita poin-poin yang penting daripada kitab tersebut. Okay, boleh tak Wajidi buat? Wajidi yang organize dan Wajidi yang sampaikan. Hopefully dalam ramai-ramai ni kan, adalah yang akan buat insya-Allah. Okay. Kamu nak buat kalau yang buat tu muslimat saja, untuk kamu je, it's okay kan. Tapi kalau laki yang buat, kamu jemput semua laki dan muslimin dan muslimat. Boleh Wajidi? Boleh insya-Allah. First kali ikhtiarkan kitab tu ada tak dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Okay, kalau ada, pakat-pakatlah beli kan, pakat-pakat share dia punya link untuk kawan-kawan lain beli. Kalau tak ada dalam bahasa Melayu, ada dalam bahasa Arab je. Okay, siapa yang bahasa Arabnya baik, dia buatlah daurah dan kupaslah kitab tu. Supaya kita yang lemah dan alpa ni kembali bersemangat. Atau kita ada semangat tapi semakin bersemangat. Boleh?
Okey, bahagian yang keenam, penulisan sumber dan status hadis dalam penulisan ilmiah. Penulisan sumber dan status hadis dalam penulisan ilmiah. 6.1 penjelasan mengenai penulisan sumber dan status hadis dalam penulisan ilmiah. Apa itu penulisan sumber? Melihat kepada tahap kesahihan hadis, para ulama telah bersepakat bahawa segala yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim adalah diterima. Justru rujukan hadis dalam kategori penulisan ilmiah dibahagikan kepada dua kategori. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Muslim, atau salah satu daripada dua sumber ini. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan dalam sesuatu sumber selain daripada Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Okey, so ada dua kategori. Yang pertama, hadis-hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Mesti dalam sahih mereka. Tak boleh hadis riwayat Bukhari. Sebab dalam apa? Dalam kemungkinan dalam At-Tarikhul Kabir. Kemungkinan dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang tak semuanya sahih. Jenis yang kedua ialah kitab-kitab hadis selain dari Bukhari dan Muslim. Okay. Sumber boleh dibagi kepada tiga, iaitu dirujuk kepada sumber asal, iaitu contohnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim atau kedua-duanya. Bahagian yang kedua, sumber hadis dirujuk kepada sumber asal tetapi selain Bukhari dan Muslim, macam Sunan Abi Daud, Musannaf Abdul Razak, Musannaf Ibni Abi Shaybah dan lain-lain kitab, iaitu selain Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, hanya dirujuk kepada sumber yang syibih asliyah atau ghairu asliyah. Okay, gambar rajah 5 penulisan sumber dan status hadis. First sekali, daripada kiri, sumber asli. Dia mesti masadir asliyah. Kalau dia daripada Bukhari dan Muslim, so kita hanya tulis, okey, ni kalau kita nak tulis kan, kalau hadis tu dalam Sahih Bukhari, so first kali kita rujuk dalam Sahih Bukhari dan kita jumpa hadis tu, kita pun tulis hadis ni riwayat Imam Bukhari atau Imam Muslim. Kita tulis HR tu hadis riwayat Bukhari Muslim, kitab As-Sawm bab Fadl As-Sawm, nombor hadis 5000, full stop. Kalau selain daripada Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka, selain daripada Sahih Bukhari dan Muslim, kita kena tambah satu lagi. Kita kena sebut kitab, bab, nombor hadis dan status. Sebab kenapa yang Bukhari Muslim tak sebut status? Sebab dia dah confirm sahih. Selain daripada Sahih Bukhari dan Muslim, kena dinyatakan statusnya. Okay. Kalau orang tu rujuk dekat sumber menyerupai asal, iaitu masadir syibih asliyah, syibih asliyah, dia hanya yang mana sumbernya ialah semua yang dinyatakan tadi. Jadi dia bila dia tulis hadis, hadis ini dinukilkan. Dia tak boleh tulis hadis riwayat macam ni. Kalau kita rujuk hadis, kita jumpa hadis kan, dekat tafsir Ibnu Kathir. Lepas tu kita nak letak dekat status WhatsApp, atau kita nak letak dekat Facebook atau lain-lain media sosial. Kalau kita rujuk dekat masadir syibih asliyah, kita tulis hadis ini dinukilkan oleh Ibnu Kathir dalam tafsirnya. Hadis ni dinukilkan oleh Ibnu Kathir dalam tafsirnya. Hadis ini dinukilkan oleh Ibnu Kathir dalam tafsirnya. Riwayat Imam Bukhari, kitab sekian, bab sekian, nombor hadis sekian. Dia tak boleh tulis hadis ni riwayat Ibnu Kathir, hadis ni riwayat Al-Mizzi, hadis ni riwayat Imam An-Nawawi.
Sebab kita nak tulis hadis ini riwayat, rawahu, kita nak tulis akhrajahu ataupun rawahu ataupun kharrajahu, dia hanya milik perawi hadis tersebut, bukan ulama-ulama lain. Jelas tak ni? Jelas tak? Jelas. Okey. Sama juga dengan kalau masadir ghairu asliyah. Kita ambil kitab hadis 40 karya Imam An-Nawawi. Dalam tu kan ada hadis-hadis yang sahih semuanya. Jadi bila kita nak cerita ke orang, kan, hadis ni dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam hadis 40. Full stop. Barulah dia punya disiplin tu betul. Kalau hadis ni riwayat Al-Albani, ni lagi pelik kan. Hadis ni Ibnu Hajar Al-Asqalani yang riwayatkan, pun pelik. So dia tak menepati dia punya disiplin ilmu hadis. 6.1, hadis yang dirujuk kepada sumber asal dan merupakan Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Okey. Ini yang tadi yang saya jelaskan. Tengok ayat baris yang keempat, kanan sekali. Dalam keadaan ini, pengkaji hendaklah menggunakan hadis riwayat atau hadis ni diriwayatkan yang membawa maksud rawahu ataupun akhrajahu ataupun kharrajahu. Contohnya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi lafaz yang digunakan ialah hadis ini diriwayatkan. Rawahu Al-Bukhari, Imam Bukhari riwayatkan. Lafaz rawahu, akhrajahu, kharrajahu, rawa, akhraja ataupun kharraja, dia hanya layak untuk dipakaikan dekat pemilik sanad, bukan ulama-ulama yang datang ratusan tahun selepas mereka. Contoh lain yang diriwayatkan oleh Muslim. Kalau yang syibh asliyah dan ghairu asliyah, dia mestilah dia tak boleh. Pengkaji dia nak tulis sekiranya hadis itu diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim, dia kena dia selain Bukhari Muslim tapi masih lagi masadir asliyah, dia tulis hadis ni diriwayatkan oleh Abu Daud, ada nama kitab, ada nama sumber Abu Daud, penulis, ada sumber Sunan Abi Daud, ada kitab, ada bab, dan dia kena tambah satu lagi, ada nombor hadis dan dia tambah satu lagi iaitu status. Syuaib Al-Arnaud kata sahih ataupun Al-Albani berkata hasan, sahih. Tirmizi pun macam tu. 6.1.3. 6.1.1 kalau Bukhari Muslim dalam sahih mereka. 6.1.2 selain Bukhari Muslim, iaitu tambah satu lagi poin iaitu status hadis. 6.1.3 kalau kita rujuk dekat sumber yang syibh asliyah dan atau ghairu asliyah, kita tak boleh tulis rawahu, kita tulis zakarahu ataupun awradahu. Awrada ni maksudnya sebut, dan hadis ni disebutkan oleh An-Nawawi. Hadzal hadis zakarahu Ibnu Katsir fi tafsirihi. Tapi masih lagi tertakluk kepada penjelasan seperti kitab, bab dan nombor hadis. Kalau ada status hadis, letak status hadis. Cuma disiplinnya kita tak letak akhraja ataupun rawa. Sampai sini jelas tak? Jelas. Okey, baik. Contohnya macam ni, dalam Al-Jami' As-Saghir, dalam sebuah hadis yang dinukilkan oleh As-Suyuti rahimahullah, Nabi SAW bersabda. Dekat grup WhatsApp ada kawan kamu share Al-Jami' As-Saghir. So kamu dah download, dia tersimpan dekat handphone ataupun dekat laptop. Bila-bila hujung-hujung ni dah nak masuk 10 malam terakhir Ramadan nanti,
Kamu pun carilah hadis tentang i'tikaf di bulan Ramadan. Kamu tak pergi dekat Sahih Bukhari, kamu tak pergi dekat masadir asliyah. Di tangan kamu ada Al-Jami'us Saghir, iaitu masadir ghairu asliyah. Selak punya selak, helayan demi helayan, nampaklah hadis tentang Nabi SAW beriktikaf di masjid dalam 10 malam terakhir. Sekalipun ditulis kat situ kha an Abi Hurairah. Hadis ni riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Tapi sebab kita rujuk tu Al-Jami'us Saghir, kita tulis hadis ni dinukilkan oleh As-Suyuti bahawa Nabi SAW bersabda begini. Dan segala maklumat yang ada dekat Al-Jami'us Saghir tu keluarkan, jelaskan. So kita pun tulis As-Suyuti, hadis ni dinukilkan oleh As-Suyuti, sumbernya apa? Al-Jami'us Saghir, nombor hadis 1723, Al-Albani berkata sahih. Cukuplah begini untuk kita kongsikan. Lagipun kita bukannya nak buat kajian pasal takhrij, so kita pun tidaklah menjurus kepada takhrij, kepada tajuk-tajuk yang umum, yang simple. Begini sudah memadai. Jelas tak? Jelas. Jelas, Ustaz. Okey, baik. Page 44. Pengesahan maklumat menggunakan salinan PDF di internet. Okey. Macam mana kita nak make sure, kita nak buat double check tentang hadis yang kita jumpa dekat laman web ataupun dekat website agama, ataupun kita jumpa hadis tu dalam kawan kita share dekat grup WhatsApp kan. Lepas tu kita nak pastikan kesahihan maklumat tu, tapi dekat buku PDF di internet, iaitu dengan merujuk kepada maktabah waqfiyah. Okey. Sebab rujukan ada dua. Satu hard copy, kita kena belilah kitab hadis dan dia bukannya murah. Satu lagi kita ada soft copy yang dibuat dalam bentuk PDF daripada kitab asal. Okey, cara ni yang Dr. Fadlan ajar sama yang macam saya sampaikan dalam kelas. Iaitu first kali kita dah melayari searching engine Google. Lepas tu kita type je Sahih Muslim. Sama ada nak type Sahih Muslim sahaja atau type Sahih Muslim PDF. Then enter. Bila kita nampak dia punya hasil pertama tu waqfiyah.com. Okey, macam ni kan. Sahih Muslim tab'ah tayyibah al-maktabatul waqfiyatu lil kutubi al-musawwarati. Maktabah waqfiyah untuk kitab-kitab yang telah pun yang telah di-scan dalam bentuk PDF. So kita pun klik lah yang atas ni sebab ada waqfiyah. Bawah pun waqfiyah, atas pun waqfiyah. Cuma yang bawah tu Tab'ah Al-Awqaf As-Saudiyah. Dia cetakan Kementerian Agama Arab Saudi. Yang atas ni cetakan Dar Tayyibah, satu nasyir, satu company cetakan dekat Riyadh. Okey, kamu pun klik kan. Bila dah jumpa macam ni, kamu pun klik. Lepas tu apa nak buat? Bila kamu dah klik, contohnya ni, kita dah klik yang atas ni, yang nombor 1 ni. Jadi akan terhasillah paparan yang begini. Maktabah Waqfiyah Sahih Muslim Dar Tayyibah, iaitu yang atas sekali. Macam mana nak download? Pergi dekat bawah sekali kan, klik Tahmilul Kitab. Okay, next ialah Tahmilul Kitab. Tahmilul Kitab ni ada kat mana? Dekat bawah ni kan. Kamu scroll ke bawah sampai nampak Tahmilul Kitab yang warna merah ni. Ini download. Kalau kamu pergi kat dot yang nombor 2 dari bawah ni, Rabit At-Tahmil min Mawqi', dekat dia punya archive ataupun archive dia. Rabit maksudnya link. Kalau kamu klik yang ni, berarti kita
kita hanya tengok kitab ni yang ada dekat link. So kita masih menggunakan internet. Tapi kalau kita nak off internet dan kita nak tengok, kita nak baca tanpa ada internet, first kali kita download dulu. Klik tahmilul kitab. Bila dah di-download kan, so kita pun boleh save PDF tersebut di dalam kita punya laptop. Beginilah Sahih Muslim yang telah anda download. Ada download tak ni? Aizat ada download? Ada Ustaz. Ada ke tak? Ada. Ada, okey. Kat rumah internet dah laju kan? Dah. Okey. Jadi bila kita dah download kan, katalah kamu jumpa satu hadis pasal i'tikaf, Nabi SAW syadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya ahlahu. Nabi SAW mengetatkan ikatan kain baginda, kemudian mengejutkan ahli-ahli keluarga yang lain untuk bangun tahajud, dan baginda menghidupkan malam 10 malam terakhir itu. Kalau kita jumpa dekat Al-Jami'us Saghir, dia tulis itu mim as-saum. Dia dekat Al-Jami'us Saghir dia tulis mim dan Sahih Muslim an Aisyah. So kita pun pergilah Sahih Muslim. Disebabkan Sahih Muslim dia tak susun hadis ikut nama sahabat, dia ikut nama bab-bab agama. So kita pergi dekat page-page belakang Sahih Muslim ni untuk tengok indeks hadis. Bila dah jumpa indeks membagi tahu ada pada page sekian, kita pergi kat page tu dan kita akan nampaklah hadis tu, sanad dan matan yang penuh. Ada kitab, ada bab, ada nombor hadis. Selesai kan? Seperti yang diminta tadi. Okey, ini contohnya. Okey, pergi dekat Fihris Al-Kutub wal Abwab bagi hadis ni. Dan ada paparan hadis di sana. Okey, sekejap kita rehat sekejap. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okay, kita dah di penghujung dah ni kan. Okey, bila kita dapat hadis dekat media sosial dan kita kena double check melalui Sahih Muslim yang kita dah download, barulah kita akan dapat kenal pasti betul atau tak yang ada di PDF tu. Jadi apa keadaan sekalipun kita kena kenal pasti. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ni kan, sebahagian orang dia kata hadis ni sahih kan? Berkali-kali dia kata hadis ni sahih dalam ucapannya, dalam penyampaiannya.
sekali rupanya hadis tu sangat lemah. Kan aib kalau dah jadi macam tu. Faham tak ni? Faham doktor. Okey. Dan benda ni bukannya sikit kan. Kerap berlaku bila ada orang kata hadis sahih, lepas tu dia hurai kan, cerita ke fadilat ke itu ini, dia kata sahih, tapi bila kita siasat lalu didapati dia tidaklah sahih seperti yang didakwa. Jadi kalau orang tu dia ada penguasaan yang baik pada ulum hadis, dan dia ada penguasaan yang baik pada takhrijul hadis, dia tak akan sewenang-wenangnya kata hadis sahih, melainkan selepas dia buat semakan secara terperinci. Benda-benda ni kita kena rajin buat homework sikit, barulah kita sampaikan. Jangan sembrono saja kata itu dan ini dari Nabi SAW tapi salah. Alhamdulillah, selesai penjelasan tentang pengesahan maklumat. Okey, next apa? Penutup. Okey, cuba seorang baca penutup. Kesimpulannya begitulah penjelasan ringkas berkenaan beberapa asas dalam ilmu takhrij hadis. Penjelasan ini merupakan tahap minimum yang wajar diketahui oleh individu Muslim bagi mempersiapkan diri untuk mendepani hadis yang viral. Setelah mengetahui asas-asas ini, wajarlah diteruskan usaha untuk memahirkan diri dalam menggunakan beberapa program hadis yang terdapat dalam internet. Program ini memudahkan capaian terhadap sumber dan status hadis. Okey, habiskan. Ada memberkati saya untuk memastikan kelestarian hadis dan sunnah Rasulullah SAW seiring dengan keagungan Al-Quran Al-Karim. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, alhamdulillah selesai buku e-book asas takhrij hadis untuk kita mendepani hadis-hadis yang viral. Okey, so hopefully kamu rasa berbaloi kan. RM8 yang kamu beli tu dengan kupasan yang ada. Kalau terlepas boleh baca sampai habis. Taklah lama pun kan. Kalau bulan Ramadan ni kamu nak spend masa dengan Quran, bolehlah baca lepas raya nanti kan. Lepas 1 Syawal, tengah cuti tu, dan kamu bolehlah prepare. Okey, itu saja. Ada apa-apa sebarang penambahan daripada pelajar-pelajar? Muhammad Ash'ari ada nak tambah? Ustaz, ada soalan tak? Okey, apa dia? Kalau saya jawab. Kalau tak boleh, saya diam je. Contoh Ustaz kan, macam Ustaz yang apa tu yang sampaikan hadis-hadis kata palsu macam tu kan Ustaz. Macam mana pendekatan kita nak tegur Ustaz-Ustaz yang tu? Okey, kalau kita ada akses kepada ustaz macam tu, okey, gunakanlah akses tu kan. Contohnya Aizat ada nombor telefon dia, biasa follow dia, biasa WhatsApp dia kan. Ataupun kalau tak biasa pun at least kita ada suara kita boleh sampai dekat dia kan. Okey, kalau dia ada page dekat Facebook, kalau boleh PM kan, boleh hantar message kat dia. Kita message lah dia hadis yang first kali susun ayat bagi berakhlak, supaya orang nampak mereka yang cenderung pada sunnah ni mengutamakan akhlak. Pertama akhlak, yang kedua ialah pembetulan yang kita nak buat tu, yang teguran yang kita nak buat ni biar kita dah study keseluruhannya. Maknanya memang kalau kita nampak hadis yang dia bacakan tu palsu atau sangat lemah, kita kena double check juga. Betul tak hadis yang dia cakap ni sangat lemah. Bimbang
Ustaz tu dia gunakan hujah-hujah yang lain. Dia kata hadis ni lemah, hadis ni awak kata sangat lemah sebab awak kata Ibnu Hajar yang kata dia sangat lemah. Tapi saya pegang pendapat Yahya bin Ma'in kata hadis ni lemah biasa. Elok kita nak tegur dia, dia pula yang akan tegur kita. Lepas tu dia bubuh, dia bambu kita pula kan. Inilah pelajar sekarang kan. Bla 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 bla. So kita kena pastikan segala angle bahawa memang apa yang kita nak tegur tu memang solid dan istilahnya memang betul kan, betul 100%. Hingga maklumat kita tu tepat 99.999%, barulah kita boleh sampaikan. Jelas tak? Jelas, jazakallah khair. Ya. Akhlak tu dia memainkan peranan yang sangat-sangat besar. Ada seorang ustaz, dia menyampaikan satu maklumat yang salah. Memang salah, memang totally salah kan. Yang pelik-pelik kan dalam masyarakat. Memang pelik kan. Hingga ada orang menuduhnya zindik. Ada orang menuduhnya dengan pelbagai tuduhan kan. Yang menuduh tu pula membawa panji-panji sunnah. Dekat wallnya ataupun dekat default picture, dia punya profile picture dekat WhatsApp-nya kan. Menjunjung tinggi sunnah Rasulullah. Tapi lidahnya tidaklah macam tu kan. Lidahnya lidah yang tajam. Bukan tajam, lidah tu lidah yang kotor. Menuduh zindik dan seumpamanya. Itu bukanlah akhlak yang baik seorang yang mencintai sunnah Nabi SAW. Sebab sunnah ni bukannya itu sunnah, ini bid'ah kan. Termasuk juga juzuk yang besar dari Nabi SAW tu ialah akhlak. Jelas tak kan? Terjawab tak? Terjawab Ustaz.